Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini, saya akan memberikan penerangan mengenai format baharu Bahasa Melayu KCSM yang bermula pada tahun 2021. Kod kertas untuk Bahasa Melayu SPM ialah 1103. Baiklah, saya akan memberikan penerangan mengenai kertas 1, iaitu kertas 1 terbahagi kepada dua bahagian, iaitu karangan bahagian A dan juga karangan bahagian B. Untuk karangan bahagian A adalah karangan respon terhad, iaitu sebanyak 30 markah yang diberikan. Untuk karangan bahagian B pula adalah karangan respon terbuka, iaitu 70 markah yang diberikan. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam sahaja. Untuk kertas 2 pula, terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sistem dan aplikasi bahasa sebanyak 35 markah, pemahaman 35 markah, rumusan 30 markah dan masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Untuk kertas 3 adalah ujian lisan bertutur, iaitu para pelajar akan dikendaki menjawab kedua bahagian, iaitu individu dan juga kumpulan. Untuk individu ada 1 petikan dan 4 soalan yang perlu dijawab. Markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 40 markah. Manakala untuk bahagian kumpulan pula, para pelajar akan diberikan 1 tajuk daripada 8 tema dan markah yang diperuntukkan adalah sebanyak 30 markah. Masa yang diperuntukkan pula adalah antara 12 minit hingga 15 minit. Seterusnya, untuk kertas 4 pula ujian lisan mendengar, iaitu markah penuhnya sebanyak 30 minit. Untuk ujian lisan mendengar, hanya 4 hingga 6 petikan saja yang diperuntukkan dan jawapan berdasarkan petikan. Selama 30 minit masa diberikan untuk menjawab ujian lisan mendengar. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian Bahasa Melayu kertas 1 dahulu. Untuk karangan bahagian A, contoh bahan rangsangan yang diberikan kebanyakannya terdiri daripada yang pertama, grafik, yang kedua, puisi, yang ketiga, poster, yang keempat, iklan, yang kelima, peta, yang keenam, bar. Ciri penulisan karangan bahagian A panjang antara 150 hingga 200 patah perkataan. Soalan boleh berbentuk karangan pendapat atau tidak berformat maupun karangan berformat seperti surat, kiriman, email, resume dan sebagainya. Terdapat 3 komponen penting dalam menulis karangan bahagian A. Yang pertama, pendahuluan, isi dan juga penutup. Contoh soalan karangan bahagian A yang tidak berformat iaitu seperti karangan pendapat. Contoh soalan karangan bahagian A yang berformat iaitu karangan surat kiriman. Contoh soalan karangan bahagian A yang berformat karangan email. Contoh berikutnya karangan resume dan seterusnya adalah karangan bahagian B. Bagi karangan bahagian B, terdapat 4 domain yang perlu dijawab oleh para pelajar. Tetapi pelajar hanya memilih 1 sahaja domain untuk dijawab. Yang pertama, domain awam. Yang kedua, domain peribadi. Yang ketiga, domain pendidikan. Dan yang keempat adalah domain kerjaya. Ciri penulisan karangan bahagian B panjang antara 350 sehingga 500 patah perkataan. Soalan boleh berbentuk karangan pendapat, perbincangan maupun karangan berformat seperti surat kiriman, ceramah, resume, laporan dan juga sebagainya. Terdapat 3 komponen penting dalam menulis karangan bahagian B. Yang pertama, pendahuluan, isi dan juga penutup. Contoh soalan karangan bahagian B iaitu domain awam. Contoh soalan bahagian B, domain peribadi. Contoh soalan bahagian B, domain pendidikan. Dan yang terakhir, contoh soalan bahagian B, domain kerjaya. Sampai di sini saja penerangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.